وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Nazir masjid, timbalan nazir, tuan-tuan imam, para bilal, ahli-ahli jabatan kuasa dan pentadbiran, tuan-tuan muslimin, muslimat yang dirahmati lagi dimuliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Puji-puji dan syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengizinkan kita berkumpul dan bertemu lagi dalam sebuah rumah daripada rumah-rumah Allah dan juga majlis ilmu. Dan alhamdulillah kita mulakan berpagi-pagian dengan ketaatan dan juga amal saleh. Itu satu taufik yang sangat besar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah terus menerus memberikan kita taufik hidayahnya untuk kita berada di dalam keadaan amal saleh dan ketaatan ini, sehinggalah dia mengambil kita menuju padanya nanti. Amin ya rabbal alamin. Ketika kita duduk dan mendengar bincangan ini, kita tahu dan sedia maklum akan apa yang perkara yang berlaku pada saudara-saudara kita di Gaza. Ketika kita sedang duduk, ketika sedang bercakap dan mendengar ada saudara-saudara kita yang syahid, ada saudara-saudara kita yang mungkin masih belum dijumpai di bawah runtuhan-runtuhan bangunan di sana. Dan insyaAllah kita tidak putus-putus mengirimkan doa mohonan kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya mereka diberi kekuatan dan kesabaran. Dan mudah-mudahan apa yang berlaku ini sebagai membenarkan janji Allah Subhanahu wa ta'ala jalan kepada pembebasan Masjidil Aqsa kepada orang Islam satu hari nanti insya-Allah. Menyebut tentang janji Allah Subhanahu wa ta'ala, pagi ini kita akan tengok dan bincang ada satu surah daripada Al-Quran. Surah ini membentangkan kepada kita dan juga memberikan kita satu keyakinan supaya kita benar-benar yakin dengan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Surah yang saya maksudkan pada pagi ini, kalau tuan-tuan boleh nanti tengok sebagai rujukan pembincangan pagi ini, surah ini diberi nama sebagai surah Al-Qasas. Surah Al-Qasas. Surah Al-Qasas berada pada juzuk yang ke-20. Allah SWT letakkan selepas daripada surah An-Naml dan juga sebelum daripada surah Al-Ankabut. Surah Al-Qasas kalau kita tengok, dia mempunyai 88 ayat. 88 ayat. Dan surah ini environment ataupun kandungan utama dia mengajak pembaca untuk yakin dengan janji Allah Subhanahu wa ta'ala yang pasti berlaku. Tidak ada keraguan lagi padanya. Janji Allah itu pasti terlaksana. La mahalah, yang membawa maksud mustahil untuk tidak berlaku. Dia pasti berlaku dan terlaksana. Bila baca surah Al-Qasas, inilah perasaan dan juga cara kita berinteraksi dengan surah ini, dengan kita menghadirkan makna bahawa janji Allah itu pasti terlaksana.
Saya nak mulakan dengan kalimah yang Allah SWT sebut dalam surah ini, dan diulang kalimah ini 2 kali, di permulaan surah dan juga di pengakhiran. Pada ayat yang ke-7, Allah SWT berfirman, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih fa idza khifti 'alayhi fa alqihi fil yam wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilayki wa ja'iluhu minal mursalin. Pada ayat ini Allah SWT sebut, kami ilhamkan kepada ibu Musa untuk susukan Musa. Susukan dia. Apabila kamu, wahai ibu Musa, merasa takut, bimbang dengan anakmu ini, maka campakkan dia ke sungai. Campakkan dia ke sungai. Jangan takut, jangan bimbang. Sesungguhnya kami akan mengembalikan Musa kepada engkau. Ambil kalimah ini, Allah Ta'ala kata, inna radduhu, kami akan kembalikan Musa kepada engkau. Ini janji. Dan kami akan jadikan Musa di kalangan orang-orang yang kami utuskan sebagai rasul. Itu permulaan surah. Suka diingatkan bahawa surah Al-Qasas antara surah yang akhir turun di Mekah. Antara surah-surah yang akhir turun kepada baginda alaihissalam di Mekah. Sebahagian ayat ya memang turun sebelum baginda alaihissalam berhijrah keluar daripada Mekah nak pergi ke Madinah. Dalam satu riwayat yang masyhur, baginda alaihissalam ketika keluar daripada Gua Thawr ataupun Gua Thawr, selepas 3 hari menyorok dalam gua tersebut, baginda hendak memulakan perjalanan ke Madinah. Bila Nabi keluar daripada gua, turun daripada bukit, baginda menggenggam, mengambil tanah di kaki bukit tadi, lalu berkata, demi Allah, engkau adalah tanah dan bumi yang paling aku cintai. Kalaulah bukan kerana kaum aku mengeluarkan kamu, kalaulah bukan kerana kaum aku mengeluarkan aku daripada kamu, dia cakap dengan tanah ni, nescaya aku takkan keluar. Alaihissalatu wassalam. Dan antara ayat yang turun pada baginda daripada surah Al-Qasas, ayat yang ke-85. Tadi ayat 7, sekarang kita tengok ayat 85. Allah SWT berfirman, innal ladzi farada 'alaikal Qur'an la radduka ila ma'ad. Kalimah yang sama daripada root word yang sama, kata akar yang sama. Allah berfirman, sesungguhnya Zat yang mewajibkan ke atas kamu Al-Quran, la radduka, akan mengembalikan engkau wahai Muhammad ke tempat kembali, iaitu Makkah. Apa kalimah dia? La radduka, akan mengembalikan. Ayat yang ke-7 kita baca tadi, sesungguhnya kami raddu, mengembalikan Musa kepada engkau wahai ibu Musa. Di pengakhiran kami akan la radduka,
mengembali engkau wahai Muhammad ke Mekah semula nanti. Ketika Nabi nak keluar, Nabi dijanjikan akan kembali semula ke Mekah. Itu janji. Jadi surah ini daripada awal sampai habis dia menanam kepada kita makna ini. Walaupun kita takut, kita bimbang, kita sedih, kita kecewa, terutama dengan apa yang berlaku hari ini, tapi membaca surah ini memberikan kita satu kekuatan, motivasi bahawa janji Allah itu pasti terlaksana. Tentu dalam hati dimuliakan, bila kita kembali semula di permulaan surah ini, surah Al-Qasas, Allah SWT mulakan dengan ayat Tasim Mim. Kita serahkan makna dan ilmu hikmah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tilka ayatul kitabul mubin. Itulah dia ayat-ayat Alkitab Al-Quran yang menjelaskan. Ayat ketiga, natlu alaika min naba'i Musa wa Fir'auna bil haqq. Kami ceritakan kepada engkau wahai Muhammad kisah Musa dan Fir'aun dengan benar. Liqaumi yu'minun, bagi golongan yang benar-benar beriman. Untuk meyakini janji ini diperlukan satu elemen unsur iman, keyakinan dan percaya. Dan Allah SWT mulakan kisah ini dengan mukaddimahnya, inna fir'auna ala fil ard. Sesungguhnya Fir'aun telah bermaharaja lela di atas muka bumi. Mereka menjadikan penduduk negerinya berpecah-pecah, dan mereka menjadikan sebahagian daripadanya penduduk itu lemah dengan yuzabbihu abna'ahum, membunuh anak-anak lelaki di kalangan mereka. Innahu kana minal mufsidin. Sesungguhnya Fir'aun termasuk di kalangan orang-orang yang membuat kerosakan. Ini mukaddimah yang kalau kita nak compare dengan keadaan hari ini, dia seakan sama. Satu kelompok yang bermaharaja lela. Tak ada mana-mana negara besar, kuasa besar, undang-undang antarabangsa yang boleh menyekat. Mereka buat sesuka hati, membunuh kanak-kanak, orang tua, perempuan, membedil hospital, masjid-masjid, tempat ibadah. Dan tak ada mana-mana kuasa besar yang mampu halang. Betul-betul ana fil ard. Dan mereka telah minal mufsidin, membuat kerosakan yang sangat dahsyat. Kemudian datang janji Allah, wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ard wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warithin. Kami hendak menjadikan golongan yang tertindas. Kami hendak menjadikan golongan yang tertindas, yang lemah di muka bumi, supaya nanti mereka akan diangkat menjadi pemimpin. Allah. Kami akan angkat menjadi a'immah, dan kami akan jadikan mereka orang-orang yang mewarisi bumi. Dalam konteks saya ini bumi Mesir, tetapi ini janji. Al-ibrah, kita ambil pengajaran daripada umumnya lafaz Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan angkat golongan yang lemah menjadi pemimpin, dan mereka lah yang akan mewarisi. Dan insya-Allah kita sebut apa yang Fir'aun lakukan, apa yang hari ini rejim negara Harb Israel lakukan hari ini. Mereka sedang membenarkan semua syarat-syarat kehancuran mereka.
Mereka menuju ke arah itu, bermaharaja lela, membunuh bayi-bayi, kanak-kanak, dan membuat kerosakan. Jadi mereka sebenarnya sedang menuju kehancuran, dan Allah Ta'ala janji akan mengangkat golongan yang ditindas ini sebagai a'immah yang akan memimpin, dan bumi mereka akan mewarisi. InsyaAllah kita harapkan tanah Masjid Al-Aqsa Palestin itu kembali kepada orang Islam. Ini janji. Peristiwanya begini. Bagaimana janji itu terlaksana? Maka datang ayat 7 tadi. Kami ilhamkan kepada ibu Musa untuk susukan Musa. Ya Allah. Janji itu pasti terlaksana. Fir'aun akan hancur. Golongan yang tertindas akan diangkat. Itu janji. Bagaimana permulaan pelaksanaan janji itu? Wahai ibu Musa, susukan dia. Ya. Berarti pelaksanaan janji Allah SWT akan menjalani proses. Proses berlaku. Dan pada ayat ini Allah Ta'ala ceritakan permulaan janji itu ialah dengan seorang bayi yang ibu dia susukan. Subhanallah. Seolah-olah mungkin proses ini akan ambil masa yang panjang. Tak apa. Janji Allah terlaksana. Tetapi bila, bagaimana, itu bukan urusan kita. Proses berlaku. Dan dia bermula dengan seorang bayi yang disusukan. Allah Ta'ala kata, kalau kamu rasa takut, فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ, kalau kamu rasa bimbang dengan bayi kecil ini, anak kamu ini, maka letakkan dia di laut. Kalau kita tengok dari sudut zahir ayat tu pun kita rasa macam tak kena. Sepatutnya kalau kamu rasa takut, sembunyikan dia. Contohlah, kalau kamu rasa takut, sembunyikan dia. Kalau kamu rasa takut, pegang dia elok-elok. Tapi ayat tu kata, kalau kamu rasa takut, letak dia dekat laut. Tapi itu proses. Itu proses yang perlu berlaku supaya janji Allah terlaksana. Akhirnya bayi itu dibawa arus. Pergi ke mana? Pergi ke istana orang yang disebutkan tadi, yang Allah nak melaksanakan janji kehancuran ini. Bayi itu pergi ke istana, dibesarkan oleh istana. Janji Allah ini terlaksana. Tetapi yang mudabbir, yang menyusun, itu Rabbul Alamin Jalla Jalaluh. Allah janji, kami akan kembalikan Musa kepada engkau, dan kami akan jadikan dia orang-orang yang diutuskan daripada kalangan Mursalin. Ayat yang ke-13, terlaksana janji Allah yang pertama, faradadnahu ila ummihi. Ayat 13, Allah kata, inna radduhu ilaik, kami akan kembalikan kepada engkau. Datang ayat 13, faradadnahu ila ummihi, kami kembalikan Musa kepada ibunya. Kai taqarra ainuha wa la tahzan, supaya senang hatinya dan juga tidak lagi bimbang, dan supaya dia mengetahui, walita'lama anna wa'dallahi haqq, bahawa janji Allah Subhanahu wa ta'ala itu haqq, benar. Walakin, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Itu terlaksana janji pertama, dikembalikan kepada ibu.
dan dijadikan Musa di kalangan para rasul itu terlaksana pada ayat yang ke 30, ayat 30, 31 ya. Bermula 29, 30, 31. Ini kisah Allah SWT melantik Musa sebagai rasul. Jadi dalam surah ini kita melihat apa saja janji Allah SWT itu pasti terlaksana. Musa dikembalikan kepada ibunya, disebut dalam surah ini. Musa dijadikan rasul, diceritakan dalam surah ini. Kami akan menghancurkan, mengalahkan Fir'aun, disebut juga dalam surah ini, ayat yang ke-39, ayat 40. Dijadikan mereka-mereka ya, Bani Israel yang lemah ataupun ditindas ketika itu sebagai pemimpin, juga Allah SWT sebut pada ayat ini. Dan subhanallah, ada beberapa isyarat yang menarik juga. Bila mana Nabi SAW keluar daripada Mekah, mengambil bumi dan tanah Mekah, maka Allah Ta'ala kata Allah akan kembalikan, Allah SWT akan kembalikan Nabi ke Mekah semula. Dan dalam surah ini Allah SWT memberikan beberapa gambaran. Pertama, Musa alaihissalam dalam satu peristiwa dalam surah ini, kerana secara tanpa sengaja membunuh salah seorang daripada bangsa Fir'aun Kibti, maka Musa terpaksa keluar, melarikan diri daripada Mesir. Allah sebut fa kharaja minha khaifan yatarqab. Musa pun keluar daripada Mesir dalam keadaan takut dan berhati-hati. Nabi SAW ketika nak keluar daripada Mekah nak menuju ke Madinah, keadaannya hampir sama. Keluar dalam keadaan menyuruh, berhati-hati. Kemudian Musa bila sampai dekat satu tempat yang bernama Madian, Musa bertemu dengan seorang lelaki yang saleh. Ada khilaf, orang tu Nabi Syuaib ke itu khilaf. Cuma lelaki ini berkata, aku hendak mengahwinkan engkau dengan salah seorang daripada anak perempuan aku ini. Maharnya engkau bekerja dengan aku selama 8 tahun. Antajurani thamaniya hijaj. Engkau kerja dengan aku 8 tahun. Fa'in atmamta 10, kalau engkau secara sukarela nak cukupkan, nak genapkan 10 tahun, famin andik, itu daripada pilihan kamu, kata lelaki tua yang salih tadi. Dan aku tidak mahu menyusahkan engkau. Engkau akan tinggal di sini 8 tahun, kena kerja. Tapi kalau secara sukarela engkau nak genapkan 10, itu terpulang. Baginda alaihissalatu wassalam ketika keluar daripada Mekah dalam keadaan berhati-hati, pada tahun ke-8 baginda kembali semula ke Mekah dalam peristiwa pembukaan kota Mekah. Dan selepas 2 tahun baginda diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nombor 8, 10 itu pun ada isyarat dia. Musa kerja 8 tahun, kemudian secara sukarela Musa genapkan jadi 10 tahun. Nabi SAW lepas 8 tahun kembali ke Mekah, dan lepas 2 tahun, 10 tahun tepat baginda wafat alaihi salatu wassalam. Jadi apa yang ada dalam surah ni memberikan satu kekuatan motivasi. Janji Allah tu terlaksana. Bila tempoh waktu dia itu wallahu alam, ya, kita pun tak dapat bagi, ya.
figure yang tepat. Tapi kalau ada orang yang kaji mungkin hari ini negara haram Israel bila akan lenyap, kata Syekh Ahmad Yasin dalam wawancara yang masyhur kita semua tengok, Syekh Ahmad Yasin kata dia akan lenyap pada tahun 2027 dengan kiraan yang diambil daripada Al-Quran juga. Allah Ta'ala a'lam. Sayyidina Umar memahami jis dan juga makna surah ini. Dia pernah membacakan ayat 13 tadi ketika dia menyerahkan mahkota Raja Parsi kepada satu orang yang nama Suraqah, juga dalam peristiwa hijrah. Lepas Nabi keluar daripada Mekah menuju ke Madinah, satu-satunya orang yang pakar dalam penjejakan manusia ni namanya Suraqah. Dia satu-satunya yang boleh menjejak Nabi sampai bertemu dengan baginda SAW. Yang lain semua tak boleh. Nabi punya perancangan begitu teliti, menyorok dekat Gua Thawr 3 hari, yang ada hantar makanan, yang ada bagi intelligence, semua anak Abu Bakar, yang bawa kambing-kambing nak tutup jejak dan sebagainya, begitu teliti. Jadi satu-satunya yang dapat jumpa Nabi, yang dapat menghidu dan mengesan, namanya Suraqah. Sebagai seorang yang pakar, akhirnya dia dapat kesan baginda, dan dia memecut kuda dia sehinggalah nampak baginda dengan Abu Bakar. Suraqah sendiri menceritakan apabila dia hampir sahaja dengan Nabi, kuda dia pasti jatuh. Dan cubalah beberapa kali pun, bila hampir saja dengan Nabi, kuda dia pasti jatuh. Sebagai satu orang Arab Badui, pakar, itu benda mustahil bagi dia. Orang Arab macam Suraqah ni, kuda ni daripada umur dia 2-3 tahun, ini pakar. Tak mungkin dia tahu dekat padang pasir ke dekat mana, macam mana nak kontrol kuda. Tak mungkin. Setiap kali hampir dengan Nabi, jatuh. Hampir dengan Nabi, jatuh. Maka Suraqah faham yang orang ini mamnu, orang ini memang dijaga. Lalu Suraqah akhirnya bila kuda tak boleh, kejar jugalah. Tapi bila berdepan dengan Nabi, dia tak boleh buat apa pun. Lalu Suraqah berkata, Muhammad, aku ni datang susah-susah ni nak dapat 100 ekor unta, tapi aku tahu engkau ni rajulun mamnu, engkau ni orang yang dijaga, tak boleh buat apa kan? Kata memang tak boleh buat apa. Jadi apalah kiranya, kata Suraqah, kalau aku tak dapat 100 ekor unta, pinjam 100 lah, lebih kurang macam tu lah. Boleh tak bagilah apa-apa, duit minyak pun jadilah. Lalu Nabi SAW menjanjikan kepada Suraqah siwarai Kisra. Siwarai boleh terjemahkan sebagai gelang, ataupun rantai, ataupun mahkota. Suraqah tanya, Kisra mana? Engkau sembang Kisra mana ni? Kisra Malik Furs? Adakah Kisra Raja Parsi? Masa tu dia berdepan dengan baginda alaihissalam yang menjadi pelarian daripada tanah air dia. Masa tu Nabi tak ada negara pun, pelarian je. Orang buruh dia nak bunuh, tiba-tiba Nabi janji dekat dia mahkota Raja Parsi. Suraqah pun, macam mana? Kisra mana ni? Kisra Parsi. Nabi kata, ya, Kisra Parsi. Suraqah ni daripada tak ada apa-apa kan, tak apalah,
percaya je lah. Dan Suraqah minta daripada baginda janji tersebut untuk didokumen. Nabi pun perintahkan Abu Bakar untuk menulis, mendokumenkan janji itu daripada Muhammad ibn Abdullah kepada Suraqah ibn Malik, dijanjikan siwarai Kisra. Itu simpan. Nabi wafat, Abu Bakar wafat, Umar berlaku futuhat Islamiyah, pembukaan, termasuklah sebahagian daripada tanah jajahan Parsi, dan dia harta-harta rampasan ghanimah daripada pembukaan tersebut dibawa ke Madinah, diletakkan di Baitul Mal. Semua harta rampasan sampai Umar bila cek harta rampasan tersebut, ada batu-batu kecil yang berharga pun ada dekat situ. Umar pun tengok batu ni, Umar kata, benda macam ni pun boleh sampai dekat sini. Inilah, kata Umar, antara syarat sebab apa Islam dibuka. Tentera-tentera semua amanah, tak ada batu kecil pun tak ada masuk poket. Kalau kita mungkin batu seni masuk poket je lah. Umar tengok semua ada, walaupun barang berharga yang boleh orang ambil. Di kalangan itu adalah mahkota Raja Parsi. Lalu Umar bawa, buat iklan di masjid, manusia berkumpul. Lalu Umar yang mengetahui tentang janji ini bertanya, mana Suraqah? Berapa tahun dah dia? Masa Nabi hijrah lagi. Nabi pun dah tak ada, Abu Bakar pun dah tak ada. Umar tanya, mana Suraqah? Aina Suraqah? Mana Suraqah? Lalu dalam masjid tersebut datanglah satu orang, janggutnya putih, rambutnya putih, badannya bungkuk, membawa tongkat. Lalu Suraqah kata, akulah Suraqah. Dia masuk Islam pembukaan kota Mekah. Dia masuk Islam. Kemudian kata Umar, mana dia janji? Umar sebut. Suraqah masih simpan lagi, tunjuk. Lalu dibaca daripada Muhammad kepada Suraqah, dijanjikan padanya mahkota Raja Parsi. Umar pun mahkota yang ada di tangannya dipakaikan kepada Suraqah. Lalu Umar membaca ayat 13 daripada surah Al-Qasas, وَلِتَعْلَمَا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ. Ini kefahaman, supaya kamu tahu janji Allah SWT itu pasti berlaku. Dan Umar kerana nak memahamkan masyarakat pada waktu itu tentang janji Allah ini, Umar melantik Ammar ibn Yasir. Siapa Ammar ibn Yasir? Keluarga Yasir tu anak kepada Sumayyah, syahidah yang pertama dalam Islam. Keluarga miskin, keluarga hamba yang ditindas ketika di Mekah. Umar lantik Ammar jadi salah seorang gubernur di Iraq, di Parsi. Jadi gubernur. Walaupun lepas sebulan ramai komplain lah, sebab Ammar ni tak biasa memerintah, jadi ada banyak masalah. Jadi rakyat komplain. Umar pun lantik orang lain untuk membantu. Tetapi Umar melantik Ammar hanyalah sebab, kata dia, untuk membenarkan ayat Allah SWT pada surah Al-Qasas ayat yang kelima. Kata Umar, aku hanya nak membenarkan janji Allah Ta'ala, wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ard. Kami hendak menganugerahkan orang-orang yang tertindas di atas muka bumi, wa naj'alahum a'immah.
kami akan jadikan dia pemimpin. Aku lantik Ammar supaya orang tahu, masyarakat tahu janji Allah tu benar. Aku hanya nak membenarkan janji Allah Ta'ala. Ini Umar punya pemahaman, ya, daripada surah Al-Qasas ini. Jadi tuan-tuan, saya kira sedikit sebanyak renungan daripada Quran yang boleh kita bincangkan, ya. Itulah yang dapat kita insyaAllah sama-sama bahaskan pada pagi ini. Mudah-mudahan lepas ni bila baca surah Al-Qasas, ya, memberikan kita makna ini, memahamkan kita tentang makna bahawa janji Allah SWT itu terlaksana, pasti terlaksana. Memberikan kita kekuatan, ya, keyakinan, motivasi. Mudah-mudahan apa berlaku hari ini semuanya sebagai jalan-jalan, langkah-langkah untuk membenarkan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga nak menjadi sebahagian daripada sejarah ini. Maka kita beri sumbangan apa yang mampu, sudut kewangannya, media sosialnya, ya, apa saja yang boleh menunjukkan solidariti kita kepada saudara-saudara kita di sana, kita insya-Allah bantu dia. Jadi aku masa itu kita berhenti di sini. Kita tangguh dahulu dengan membaca tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.